Hari ini kita tengok buku teks muka surat 79 dan 80, praktis pendiri 3.2C. Latihan ini berkaitan dengan hujah diktatif yang sah dan munasabah juga. Kali ini kita diminta untuk tuliskan kesimpulan atau premis yang berkenaan. So kita tengok soalan 1 dulu. Tulis kesimpulan bagi setiap hujah diktatif berikut untuk membentuk hujah diktatif yang sah dan munasabah. Hujah diktatif yang sah sama ada bentuk 1, bentuk 2 atau bentuk 3. Dan kita sudah belajar sebelum ini, sudah bincang beberapa contoh sebelum ini. Soalan 1 ini minta kita lengkapkan bahagian kesimpulan. Jadi sudah diberi premis 1 dan premis 2. Kita tengok soalan A dulu. Semua murid 4 amanah menggunakan buku teks digital. Semua. Jadi, ini mesti bentuk 1 kan? Dari premis yang umum, kalau premis 1, kalau bentuk 1, dia mesti mula dengan semua kan? So, kita tengok semua murid 4 amanah. Saya ambil seorang yang khusus. Jadi, soalan ini dia ambil Brivina. Sebab premis 2 dia tulis Brivina seorang murid 4 amanah. Jadi, saya boleh sambung dengan kesimpulan Brivina ini menggunakan buku teks digital. Brivina menggunakan buku teks digital. Ini bentuk 1. Pergi ke B. Premis 1. Jika kami menjadi johan dalam pertandingan catur peringkat negeri, maka dia mendapat hadiah tunai RM200. Soalan ini tak mula dengan semua. Jadi dia bukan bentuk 1. Dia mungkin bentuk 2 atau bentuk 3. So, kita kena perhatikan premis 2 untuk tentukan dia bentuk 2 atau 3. Kami menjadi johan dalam pertandingan catur peringkat negeri. Ini kita boleh jumpa ayat ini di bahagian selepas jika. Jadi, yang depan ini dia sudah sebut johan dalam pertandingan catur peringkat negeri. Jadi, kesimpulan tu kita kena ambil bentuk 2 iaitu jika P maka Q, premis 2, P adalah benar. Jadi kesimpulan kita buat Q adalah benar. So Q di mana? Q di belakang. So maka dia mendapat hadiah tunai RM200 ini ialah bahagian Q kita. So kita buat kesimpulan kami mendapat hadiah tunai RM200. Kenapa cikgu tak guna dia? Sebab pada ayat kesimpulan ini belum disebut Kaiming. So, kita terus gantikan dia kepada Kaiming untuk jelaskan kesimpulan ini. Sekarang pergi ke C. Premis 1. Jika segi 4 PQRS ialah polikon sekata, maka segi 4 PQRS ialah segi 4 sama. Masih jika maka kan? So dia bentuk 2 atau bentuk 3. Perhatikan premis 2 untuk tentukan dia bentuk 2 atau 3. Segi 4 PQRS bukan segi 4 sama. Sini ada bukan kan? So, kita tahu. Yang diberi ini dia adalah hujah diktatif yang bentuk 3 supaya dia sah. Sebab berlaku penafian pada premis 2. Jadi, kesimpulan kita terus ikut bentuk 3 iaitu segi 4 PQRS bukan polikon sekata. Jadi, ini bentuk 3 untuk soalan C, untuk soalan B, bentuk 2, untuk soalan A, bentuk 1. Bentuk 1, 2, 3 sudah ditunjuk sini. Kita sambung lagi soalan lain. D. Premis 1. Semua segitiga sama kaki mempunyai satu paksi simetri. Semua. Jadi bentuk 1 yang kita kena ikut. Jadi premis 2 dia sudah ditulis segitiga ABC ialah segitiga sama kaki. Kita sambung kesimpulan ikut bentuk 1. Segitiga ABC mempunyai satu paksi simetri. E. Premis 1. Jika 3M sama 2N, maka M kepada N
sama dengan 2 kepada 3. Jika maka bentuk 2 ke bentuk 3? Kena tengok premis 2. So 3M sama 2N. So kita nampak dia sebut pernyataan P yang benar. So dia bentuk 2. Kita kena sebut kesimpulannya mestilah pernyataan Q juga benar. So M kepada N sama 2 kepada 3. So habis. Sudah jawab sampai E. Sekarang pergi F. Premis 1. Jika M tambah 3 kurang atau sama dengan 2M tolak 9, maka M lebih besar atau sama dengan 12. Jadi, tengok premis 2 untuk tentukan premis yang mula dengan jika maka ini bentuk 2 atau 3. Okey, premis 2 tulis M kurang daripada 12. Kalau perhatikan premis 1 tadi, M lebih besar dan sama dengan 12. So, lawan dia mestilah kurang daripada kan. Jadi, premis 2 yang kita perhatikan, ini sudah berlaku penafian pada M lebih besar atau dan sama dengan 12 tadi. Jadi, kita kena pastikan kesimpulan kita juga berlaku penafian ke atas pernyataan di depan ini. So, kurang atau sama dengan. Kurang sama dengan. Lawan dia adalah lebih besar. So, kita ambil M tambah 3 lebih besar 2M tolak 9. Okey, soalan 2. Tak minta tulis kesimpulan lagi. Minta tuliskan premis. So, masih nak ujar di tertib bangsa. So, A, premis 1. Semua garis lurus yang mempunyai keturunan sifat serari dengan paksi X. Kesimpulan yang diberi, garis lurus A, B serari dengan paksi X. Mula dengan semua pada premis 1, so ini bentuk 1. Okey, serari dengan paksi X ini sudah disebut dalam kesimpulan. Jadi, kita kena sambung balik yang depan. Jadi, kita kata premis 2 dia ialah garis lurus AB mempunyai keturunan sifat. Okey. So, ini soalan 2A. Okey, kita tengok soalan 2B. Premis 2 diberi 891 ialah gandaan 9. Kesimpulan 891 boleh dibahagi tepat dengan 3. So, ini tak ada penafian kan? So, kalau tak ada penafian, dia sama ada bentuk 1 atau 2. Dan kita perhatikan. Okey, gandaan 9 ialah yang diberikan. Boleh dibahagi tepat dengan 3. So, kalau kita nak hubung kait, kita mesti hubung kait dengan semua, iaitu bentuk 1. Semua gandaan 9 boleh dibahagi tepat dengan 3. Betul tak? Okey, yang dibahagi tepat ialah ciri bagi semua gandaan 9. Okey, C. Premis 1. Jika poligon P ialah nonagon, maka poligon P mempunyai 9 pucuk. Kesimpulan, poligon P mempunyai 9 pucuk. Okey, ini disebut yang belakang. Betul tak? Dan dia tak ada berlaku penafian. Mula dengan jika maka. Jadi, ini mesti bentuk 2. So, kita sambung ikut bentuk 2. Premis 2 ialah poligon P ialah nonagon. Okey, kita pergi D. Okey, sebab soalan tu kita sudah mahir dengan bentuk 1, 2, 3 kan? Okey, so sekarang D. Premis 2 diberi X lebih besar daripada 6. Kesimpulan dia, X lebih besar daripada 4. So, premis 1 ini, kita tengok. Ini, tak mungkin kita guna semua kan? Okay, so kita hanya boleh pilih bentuk 2 atau bentuk 3. Tapi, banding dengan bentuk 2 atau 3, takkan kita anggap premis 2 dan kesimpulan ini ialah penafian. Sebab, premis 1 ini, dia tak boleh berlaku penafian. So, kita terus tulis dia ialah bentuk 2. Premis 1 ini bentuk
yang jika P maka Q. So, premis 2 ini ialah pernyataan P. Kesimpulan X lebih besar daripada 4 ialah pernyataan Q. So, jika X lebih besar daripada 6, maka X lebih besar daripada 4. Okey, E. Premis 1. Jika hari ini hujan, maka suhu bilik adalah kurang daripada 19 degree Celsius. Kesimpulan dia, hari ini tidak hujan. So, nampak tak perkataan tidak? Apabila ada perkataan bukan dan tidak, dia berlaku penafian. Berlaku penafian terus bagi bentuk 3. So, kita jawab premis 2 ikut bentuk 3 iaitu suhu bilik tidak kurang daripada 19 degree Celsius. Sebab nak penafian berlaku. Okey, soalan yang terakhir. Premis 1. Perlu kita jawab. Kita perhatikan premis 2. X tidak sama dengan 8. Kesimpulan 3X tolak 8 tidak sama dengan 16. Okey, nampak penafian berlaku. So, ini masih bentuk 3. So, bentuk 3, kita kena mula dari yang bawah. So, jika 3X tolak 8 sama 16, maka X sama 8. Okey, sudah habis kita jawab soalan sampai F. Okey, dan cikgu harap anda semua sudah mahir dengan bentuk 1, 2, 3. Okey, so untuk hari ini, kita berhenti sini dan thank you very much. Okey, kita jumpa lagi. Bye-bye.